Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam matematik tingkatan 1. Hari ini kita nak belajar bab baru, iaitu bab 13 teorem Pythagoras. Bab 13 ini merupakan bab yang terakhir dalam sukatan pelajaran tingkatan 1. Okey, mari kita tengok apa yang perlu kita belajar. Okey, untuk teorem Pythagoras, anak-anak tak pernah belajar lagi. Okey, tidak ada pengetahuan sedia ada masa sekolah rendah dahulu. Ini merupakan topik yang baru, tetapi dia sangat mudah dan sangat menarik. Okey, mari kita tengok apa yang perlu kita tahu dalam teorem Pythagoras ini. Yang pertama ialah hypotenuse. Perkataan dia ialah hypotenuse. Okey. Hypotenuse. Apa dia hypotenuse? Hypotenuse bertentangan dengan sudut tegak. Jadi kita kena tahu dulu apa dia sudut tegak. Sudut tegak ialah sudut yang 90 darjah. Okey, tanda empat segi kecil pada segitiga ini merupakan tanda tunduk tegak. Okey, sudut tegak ini sudut dia 90 darjah. Okey, 90 darjah Sudut tegak ni okey. Saya betulkan balik ni, okey, 90 darjah. Okey. Dia punya nilai sudut dia ialah 90 darjah. Okey, jadi hypotenuse ialah garis yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, ini adalah garis hypotenuse. Okey, mudah je kita ada nampak sudut tegak. Jadi garis yang bertentangan itu adalah hypotenuse. Ini pun sama. Okey, sudut tegak, garis yang bertentangan itu adalah hypotenuse. Garis bertentangan adalah hypotenuse. Okey, kita kena ingat garis yang bertentangan dengan sudut tegak merupakan hypotenuse. Okey. Yang kedua yang kita nak belajar ialah rumus A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, rumus ni anak-anak pelajar kena ingat. Okey, C merupakan hypotenuse. Jadi kita tahu, mula-mula yang kita nak perlu tahu ialah kedudukan hypotenuse. Okey, kita tahu bahawa ada sudut tegak. Okey, sudut tegak tadi kita kata dia adalah 90 darjah kan. Sudut tegak, garis yang bertentangan dengan sudut tegak adalah hypotenuse. Jadi, anak-anak pelajar kena tanda bahagian C dulu. Okey, kita tahu ini C adalah hypotenuse. Manakala untuk A dan B ni dia kata tentukan C dulu. Okey, tentukan C, dahulukan A dan B boleh letak pada mana-mana sisi. Maksudnya, bila kita dah tentukan C, A dan B ni boleh letak pada mana-mana sisi. Maksudnya, okey, dah dapat C, A dan B boleh duduk dekat mana-mana. Kalau saya nak letak sini A pun boleh, saya nak letak sini B pun boleh, tak ada masalah. Okey, kat sini A. Okey, saya tukar kedudukan dia, tak ada masalah. Yang penting hypotenuse berada pada garis bertentangan dengan sudut tegak. Okey, saya dah dapat sini hypotenuse. A dan B boleh berada di mana-mana sisi. So, hypotenuse A dan B boleh berada di mana-mana sisi. Tak ada masalah. Okey, yang penting anda label di mana hypotenuse. Okey. Mari kita tengok contoh soalan. Okay, ini contoh soalan. Okey, dibagi 12, 5. Jadi A dan B boleh berada di mana-mana sisi. Yang penting kita tahu bahawa ada sudut tegak. Garis bertentangan ini adalah hypotenuse. Okey. Jadi kita punya rumus kita kena ingat A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ini adalah rumus yang perlu kita ingat. C tadi apa? Cikgu beritahu. Ya, pandai. C adalah hypotenuse. Okey, mari kita tengok. Dia kata A kita ada 12. Jadi kita masukkan nilai A 12 kuasa 2 tambah B adalah 5 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi awak hanya perlu tekan kalkulator sahaja. Okey, 12 kuasa 2 awak akan dapat 144 tambah 5 kuasa 2 dapat 25 sama dengan C kuasa 2. Okey, selesaikan yang ini dulu. 144 tambah 25 kita akan dapat 169 sama dengan C kuasa 2. Okey. Tengok nota dulu kat sini. Okey, C adalah hypotenuse. Ini kita tahu dah. Kuasa 2 bila pindah menjadi punca kuasa 2. Maksudnya
Ni kuasa 2 ni, bila kita pindah seberang sini, dia akan jadi punca kuasa 2. Tengok saya buat 169, dia akan jadi punca kuasa 2 sama dengan C. Ini yang dia beritahu. Okey, ini maklumat yang dia beritahu ni. Dia kata bahawa kuasa 2 bila pindah menjadi punca kuasa 2. Okey, jadi kita tekan saja kalkulator, punca kuasa 2 169, kita akan dapat 13. Bermakna C adalah 13. Okey, C kat sini adalah 13. Okey. Kalau awak nak uji, awak boleh uji menggunakan ini. Maksudnya A kuasa 2. Okey, A kuasa 2 awak. Okey. A kuasa 2 awak 12. Okey, kita dapat 13 kan? Okey. Nanti saya ajarlah cara untuk uji dia. Kita buat yang ni dulu. Okey. Okey, next. Okey. Ini juga nak cari C, nilai C. A dan B boleh berada di mana-mana. Okey. Kita kena ingat kita punya rumus dulu. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, masukkan saja nilai. Mudah saja. Okey, A kita kata 24. 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. Kita buat step by step lah. Kalau yang kat sini dia dah ringkaskan ni. Dia dah ringkaskan. Jadi 5, 7, 6 tambah 7 kuasa 2, 49 kan. Okey, sama dengan C kuasa 2. Okey, jadi 5, 7, 6 tambah 49. Kita akan dapat 6, 2, 5. Okey, sama je kan ni kan. 6, 2, 5 kat sini sama. Sama dengan C kuasa 2. Okey, kita dah tahu bahawa kuasa 2 bila kita pindah dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi kat sini dia akan jadi punca kuasa 2 6, 2, 5 sama dengan C. Okey, punca kuasa 2 6, 2, 5 sama dengan 25 sama dengan C. Okey. Mudah saja jika anda faham macam mana untuk kita selesaikan masalah ini. Okey, yang berikutnya. Okey. Kita tentukan hipotenus. Kita tahu bahawa sudut pertentangan dia ni adalah hipotenus. Okey, tulis rumus A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, awak perlu tulis rumus. Kalau awak tulis rumus, jadi awak akan hafallah rumus ni lama-lama. Okey, A kuasa 2. A kuasa 2, 9 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, 9 kuasa 2, 81 tambah B kuasa 2, 40 kuasa 2. 40 kuasa 2 dapat 1600, 1600 C kuasa 2. Okey, kemudian kita tambah dulu. Okey, kita akan dapat 1681 sama dengan C kuasa 2. Okey, kita dah tahu bahawa kuasa 2 bawa sini dia akan jadi punca kuasa. 1681 sama dengan C. Okey. Jadi sama dengan 41 sama dengan C. Okey, mari kita tengok soalan yang terakhir. Ini soalan yang terakhir. Okey, kita cari C. Sini hipotenus. Sama, masukkan je nilai dia. Tulis rumus dulu. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, A kuasa 2 apa? 60 kuasa 2 tambah B 11 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. 60 kuasa 2 sama dengan 3600 tambah 11 kuasa 2. 121 sama dengan C kuasa 2. Okey, kita tambah dulu. 3600 tambah 121. Kita akan dapat 3721 sama dengan C kuasa 2. Okay, ingat kuasa 2. Bila kita bawa, pindah dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2, 3721 sama dengan C. Jadi C sama dengan 61. Okey. Mudah sahaja jika anda fahamlah. Mudah saja. Okey.
Ini kita nak cari C. Kalau kita nak cari A ataupun B, okay, kita kena buat rumus yang berbeza pula. Nanti cikgu akan tunjukkan. Awak buat yang ni dulu. Okay? Kejap lagi cikgu akan tunjuk bila kita perlu cari A ataupun B. Okay? Yang terakhir sebelum saya habiskan kita punya pelajaran hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu kata motivasi. Kalau nak berjaya dalam hidup, kena jadi buta dan pekak. Okay, kita kena jadi buta dan pekak. Apakah maksudnya? Buta dengan halangan di hadapan anda. Maksudnya kalau ada halangan, kita cuba juga buat tak nampak je. Kita lalu je. Kita teruskan perjalanan kita. Dan pekak dengan kata-kata negatif dan cacian daripada orang lain. Maksudnya kalau orang tu kata kat kita, kita buat tak tahu je. Sebab apa? Lama-lama kita akan berjaya. Okay? Jadi saya ulang, kalau kita nak berjaya dalam hidup, kena jadi buta dan pekak. Okay, terima kasih anak-anak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.